wabarakatuh. Cikgu mula kelas hari ini. Okey, cikgu mula kelas hari ini. Untuk tajuk 8. Kalau 4 SI 4 STEM tak belajar lagi. Tapi 4 STEM dengan 4 SI 4 cikgu dah bagi video. Cikgu dah bagi latihan juga untuk buat. Setakat ni tak ada yang tanya. 4 STEM ramai yang dah hantar soalan yang cikgu suruh present tu, ramai dah hantar. Cikgu tak habis lagi semak. Okey. So untuk hari ni kalau tengok tajuk 8 sukatan serakan. Sukatan serakan data tak terkumpul. Basic dia dah belajar masa form 1 ada sikit. Belajar lukis plot titik. Okey, batang dan daun. Semua tu basic dah belajar. Masa tingkatan 2 sambung lagi buat min, mode, median. So tingkatan 3 tak ada. Terus dekat PT3 je. So hari ni cikgu nak masuk terus tajuk 8 ni. Sebab cikgu dah bagi mesej dah. So tengok contoh. So baca tu, so baca ni. Cikgu laju je nak tunjuk dengan awak. Macam mana awak nak jawab soalan. Okay. Yang pertama bila dapat soalan. Ni buku teks kan. Awak boleh pegang buku teks juga. Okay. Dalam buku teks soalan. Tajuk ni muka surat 214. Okay. 214. Cikgu ulang. Kalau yang baru nak percaya buku teks tu. Muka surat 214. Dia tanya soalan dia. Suhu terendah dengan suhu tertinggi. Ada 10 jenis bahan kimia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Datanya ada 10. Okay. Dia tanya suhu tertinggi dengan suhu terendah. Senang je. Kan cari yang paling tinggi. Yang ni 150. Okay. Suhu terendah 45. So dia tanya beza suhu tertinggi dengan suhu terendah. So yang ni awak dah boleh jawab lah. 150 tertinggi. 150 tertinggi, 45 terendah. So dia tanya beza. Kalau beza, okay, sama dengan 150 tolak 45. So dapat jawapan dia 105. Kalau boleh bila belajar maths ni, adalah kalkulator kat sebelah, laju sikit. Okay, ni basic Basic mula-mula je. Kalau yang soalan bagi latihan praktiskan diri 8.1A ni, nak jawab dia, kalau cikgu ajar ni laju tau. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 213, contoh 1. Tu memang dah terang terperinci dah. Okay. Okay, soalan nombor 2. Dia tanya, tempoh masa penggunaan media sosial. Macam awak lah duk guna YouTube, duk guna apa benda tu kan. Media awak tu, apa yang awak guna dalam minit bagi 12 remaja. Awak lah tu 12 remaja tu ni. Okay. Dalam minit, 100 minit ke, 120 minit ke, 80 minit ke, okey. 12 orang remaja ni dia tanya. Kita nak buat range dia. Okey. Masa dia. Kalau tulis macam ni pun sama. Dulu awak belajar ketak samaan linear. Cikgu tulis macam ni. X kurang atau sama dengan 12. Kurang, lebih atau sama dengan negatif 1. So kalau baca yang ni negatif 1 minima. Ataupun data paling kecil, 12 adalah maksima ataupun data paling besar. Okay, macam ni lah suhu tertinggi, suhu terendah. Yang ni bilangan minit tertinggi, bilangan minit terendah. So dia tanya apa nilai P dengan Q ni. Cari. Okay, masa terendah, masa tertinggi. Masa terendah adalah 30, masa tertinggi adalah 120. Bila jawab periksa awak kena tulis. Tak boleh tulis masa tertinggi, masa terendah. Tapi awak kena tulis P sama dengan 30. Q sama dengan 120. Kalau awak nak salin balik bentuk ni, boleh je. 30 kurang atau sama dengan masa. Okay. Kurang atau sama dengan, ni masa yang tertinggi. Okay. Laju je. Soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3 ni nak baca daripada plot titik. Okay. Sekejap lagi cikgu ajar balik semula plot titik nak buat macam mana. Belajar plot titik ni masa tingkatan 1 tau. 3 tahun lepas. Masa tingkatan 1. Awak belajar dalam bulan 7, bulan 8 macam tu lah. Okay. So plot titik ni. Yang pertama bila kita nak baca yang ni paling kecil lah.
ujung belah kiri. Ujung belah kanan paling besar. Kena tengok betul-betul. Ini 14. So, setiap satu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, dia ada 10. Maksudnya 14.1, 14.2, 3, macam tu lah. Sampai 15. Ni pula 15+1+2+3 sampailah 17. Okay. So, dia tanya, apakah sampel daun terpendek? Terpendek, Allahuakbar. Okay. Terpendek adalah data 14 point. Tengok kat sini. Ni cikgu tanda. Okay. So terpendek 14.1. Kalau terpanjang pula. Okay. Kalau terpanjang pula yang belakang lah. Kira 16.1, 16.2, 16.3, 16.4. Betul ke? Awak muda-muda tak rabun lagi kan? Cikgu dah tua rabun. So betul ke 16.4? So yang paling besar adalah 16.4. Dia tanya, apa beza panjang daun terpanjang dengan yang terpendek? So beza, tulislah beza sama dengan 16.4 tolak 14.1. Dapat 2.3. Okay. Ni basic yang mula-mula ni. Mula-mula belajar awak kena tahu. Okey. Buka muka surat. Sebab dari cikgu tak pernah ajar lagi dalam kelas. Bersemuka belum. Tapi dalam online ada. Cuma belum dalam keadaan macam ni lah. Cikgu cakap awak dengar. Tapi awak tak nampak muka cikgu dia kan. So 8.1B kita nak mula melukis. Okay. 8.1B dia bagi macam ni. Kalau awak ada kertas kotak okey je. Okay. Cikgu nak switch ke gambar kertas graf. Cikgu nak tunjuk kat awak macam mana awak nak lukis. Kalau kertas graf lah. Kalau tidak, cikgu lukis kat sini awak tak nampak. Yang ni. Okay. Yang ni sebab data dia akan tertutup sebab cikgu nak lukis kat sini. Awak boleh guna kotak ke apa benda. Asalkan awak boleh tulis lah. Macam mana cara awak nak buat. Plot. Yang ni dia minta plot batang dan daun. Okay. Tapi masa awak belajar tingkatan 1, awak belajar macam ni je. Masa tingkatan 1, okay. Ni batang, ni daun. Sebelah macam ni je. So katalah, cikgu tunjuk contoh katalah, ni kita kena cari yang paling kecil sekali. Data yang ni yang paling kecil. Okay. Data yang ni yang paling kecil, 14 ini 41 lah. Okay. Mata kena cekap sikit tengok ni 41. Cari yang 4, yang nombor 4. Okay, 41. Kalau yang ni pula 40. Okay. Paling besar. Paling besar ni 84. Paling besar 80. Belas ini 88, 86. Okay. 86. Yang ni pula 82, 83, 80. Betul ke? 84. Okay. So belah sini 40 sampai 84. Belah sini pula 41 hingga 86. Okay. So bila kita nak lukis, tak nak lukis yang macam tingkat 1 ni. Kalau tingkat 1 dulu kita tulis macam ni. Ni 4. So dalam ni ada 41. 1, 41. Lepas tu ada lagi 40 berapa lagi. Okay. Kalau 44, 47. Tulis sampai habis lah. Tapi untuk bila awak masuk tingkatan 4, tak lukis macam ni. Okay. Takkan tulis macam ni pun. Awak akan cantum 2 sekali. Awak akan cantum 2 sekali. Okay. So bila cantum 2 sekali, nak tulis dia. Sebab cikgu tak guna pembaris kan. Sengit-bengit tak apa. Okay. Awak akan buat kotak dia. Sama juga kotak dia. Okay. Yang penting satu bahagian, cikgu tak akan jawab penuh Satu bahagian, yang ni kena tulis batang dia. Okay. Yang ni daun untuk kumpulan B. Yang ni daun untuk kumpulan A. So awak letaklah macam ni. Letak macam ni. Ni kumpulan, cikgu tulis pendek je kumpulan A, ni kumpulan B. Kalau awak lagging ke apa bagi tahu Takut cikgu cakap je awak tak dengar pula.
So, comot sikit lah. Cikgu tak guna pembaris kan. Kita mula dengan 4. Okay, ni 5. 6, 7 dan 8. Okay. Untuk permulaan. Okay, untuk permulaan. Katalah. Awak tak mahir lagi. Ni awak kena baca data Kena baca data ni. Awak tak mahir lagi. Okay. Tak apa, kita buat pelan-pelan. Kita mula, cikgu buat belah sini dulu So ni 41. 41 tulis, ni dah ada 4, 1. Okay, dia tak ada koma, tak ada apa Dia tak ada koma, tak ada apa pun. Lepas tu cari. Yang mana lagi 4? Ni pun 4. Okay. Ni pun 4, 47. Ni pun 4, 44. Cari semua yang 4. 46. Okay. 45. Ada lagi tak 4? So 49. 40. Mata pun rabun. Okay, ada lagi tak? 41 dah ada. 44, 45, 40. Ada lagi 47. Okay. So dah dapat. Lepas 41, yang berikutnya 44. Ada ke? 45. Cikgu bulat yang mana cikgu dah dapat ni. Sebab kena tengok betul-betul Takut nanti susunan dia salah. So ada lagi keempat, tak ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. So tulislah yang berikutnya. Selepas 41, 44. Selepas 44, 45. Selepas 45, 46. Okay. Selepas 46, 47. Dan yang terakhir sekali, 49. Comotlah sikit sebab cikgu tulis macam ni. Jadi yang 4 ni dah habis dah. Dah habis dah. Okay, yang 4 ni semua kita dah guna. Okay, cikgu potong. Okay. Yang kelima pula, sama ada awak nak buat belah sini. Okay, sama ada awak nak buat belah sini, belah B pula. Ataupun awak nak habiskan yang ni. Okay, cikgu buat yang bawah Cikgu buat yang bawah 8. Cikgu buat yang bawah pula. Ni 8 84. 86. Cikgu bulat kat sini dulu. 81. Barisan ni tak ada. Ni ada 82. Okey. Satu je. Barisan ni tak ada. Ni 82. Okey. Cikgu buat contoh tu sebab ada 82, ada 2. So bermula dengan 81. Sikit-sikit So 81. Ni dah. Okey. 82 ada 2. 1, 2. So letaklah 82, 82. Okey, yang berikutnya 84. Ni 84 dan yang terakhir 86. Macam itulah berikutnya awak nak buat untuk bahagian B. Okey. Kalau bahagian B pula 8 ni ada berapa 8? Jom kita cari. Okey, 83, 82. Barisan ni 83. Lagi 84. Ada 4 1, 2, 3, 4. So bermula dengan dia tak ada 81. So kita tulislah 82. Dia mula dengan 82 yang ni. Lepas tu 83 ada 2. Okey. 83. Lepas tu 84. Okey. 83 ada 2 cikgu tulis 2. Jadi dia ada 2 soalan boleh juga dalam buku awak dia tanya daripada bentuk data yang macam ni. Okey. So dia akan buat jadi plot batang dan daun. Boleh juga kalau dalam soalan objektif daripada batang dan daun ni dia tanya data yang paling besar berapa, data yang paling kecil berapa. Boleh juga macam tu. Okey. So, soalan yang berikutnya. Cikgu tak buat habis Cikgu ajar ulang balik je apa yang awak kena buat. Okey. So, muka surat yang berikutnya soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 dia suruh plot plot 2 plot titik. Okey. Maksudnya yang ni satu, yang ni satu. Tak ada cantum yang macam tadilah. Sebab ni data ni soalan lain, sorry.
Ni bulan Mei 1, bulan April 1. Tak cantum macam tadi Cuma bila plot yang ni, dia elok guna kertas graf. Okay, dia elok guna kertas graf. Okay, cikgu switch sekejap pergi kat kertas graf Alamak, mana nak buka? Sorry kalau cikgu buka kan tertutup yang PDF ni. Tak apalah cikgu buat atas ni je. Okay. Dia elok kat kertas graf lah, cantik. Kalau kat sini yang pertama awak kena buat garis ni lah. Kat sini guna pembaris cikgu tak guna, awak kena guna. Label dia untuk ni kita nak buat markah. Ni kena tulis lah nama dia. Sebab dia kata ini markah. Okay, nak tulis markah geografi ke, ada geografi ke tak kisahlah. Tapi yang penting line ni menggambarkan awak nak buat untuk markah. So dalam ni tengok nilai paling rendah, nilai paling tinggi. Sebab tu mula-mula awak belajar apa yang paling tinggi, apa yang paling rendah. So cikgu nampak 35, ada 30 layan. Ni yang fail lah kan 35. Okay. Ni rendah, paling tinggi adalah ada 70 ke? Tak ada, ada 65. 69 cikgu. Kat mana 69? Okey, ni paling tinggi 69. Kalau 69, kalau awak dah B+ kan? Kalau masa BT3 C. So sekarang awak dah B+. 69 paling tinggi, 35 paling rendah. Tapi bila kita nak letak senggat ni, kita tak letak ikut nilai dalam ni. Kita letak ikut dia punya skala. Okey? Katalah skala kalau dalam kertas graf awak, kalau awak buat kat kertas graf lah, awak nak buat 5, 10, 15 macam tu pun boleh. So awak label lah. Katalah cikgu buat ni 35. Ni 40. Ni 45. Ni 50. Ni 55. Ni 60. Dan yang paling besar sekali 65. Okay. Ada 70 ke? Tak ada kan? 65. Alamak, terlajak. Okay. So, comot ni tulisan cikgu, jangan marah. Markah. Okay. So, tanda lah. Plot titik, kena tanda titik lah. Buat dot, buat titik tu. So, 35 ada satu tanda. 35. Kalau buat kat kertas graf, cantik lah. Okay. 35. Sekejap Ampun, sekejap. Kejap. Yang daisy kedatangan ke? Okay. Kalau tak pandai nak isi, tak apa, PM cikgu je. Okay. Lepas tu, nombor yang berikutnya. Cari 40 ada tak? Dan yang ni kena tengok betul-betul sebab cikgu buat macam ni. So awak kena faham lah dekat sini 36. Sorry 36, 37, 38, 39. Macam tu maksud dia. So kita cari. Lepas 35 ada data apa? Yang ni, kalau tanya cikgu lah. Yang ni, awak jumpa data yang mana-mana, awak boleh terus letak. Contoh dia, awak jumpa 65. Awak boleh letak kat sini, 65. Okay. Awak jumpa 46. So 40, 45, 46. Letak kat sini 46. Okay. 54. Okay. Ni 55. Kat sini lah 54. Bulat kan macam tu. 50. Atas 50 ni. Bulat macam tu. Okay. Lepas tu. Ni ada 50 satu lagi. Atas ni. 50 satu lagi. 61. Okay. 60. Ni 61 atas ni. 51. Okay. Ni 50. Ni 51. Sebelah ni. Besar sikit nampak. Lepas tu 56. Okay. 56. So ini 55, 56. Sampailah seterusnya. Okay. Label dia banyak ni cukup ke? Ada label lain ke kena tambah? So bila jawab periksa kena tengok betul-betul. Label ni. Kalau awak memang tulis 35, 40, 45, 50, 55, 60. 65, jangan tiba-tiba kat tengah-tengah ni awak pergi tulis 63. Tak nak ada yang ni. Okay. Biar dia seragam. Dia punya skala ni seragam.
Okey, katalah sekarang ni ada lagi 50 ni. Kalau awak tengok ada lagi 50. Ni 50, ni 50. Awak letaklah lagi 50 atas dia. 50, 50. Cikgu habiskan yang ni Cikgu nak tunjuk awak, cikgu habiskan bulan April ni. So, 42. So, 40, 41, 42. So, atas ni. 42. 58. 55, 56, 57, 58. Lebih kurang lah kat sini 58. Okey. Lepas tu 46, 45, 46. Ada satu lagi. 41. Okey. Ada 41 kat sini. Lepas tu 57, 55, 56, 57. Lebih kurang Okey. 51. Ada satu lagi 51. Lepas tu 48, 42. Ni laju sikit lah. 42, 45, 46, 47, 48. Lebih kurang kat sini lah. Okey. Sebab tu cikgu cakap kalau dekat kertas graf cantik lah. Okey, cikgu ada kertas graf kosong tapi kalau cikgu buka kertas graf tu nanti tertutup yang ni. Cikgu tak boleh share dua sekali Okey. Kalau sekarang ni plot titik awak rupa dia comot lah cikgu buat ni kan. Rupa dia macam ni lah. Cuma awak kena label lah. Kena tulis ni apa. Sebab awak ada buat dua. Satu April. Okay. Satu lagi Mei kan. Satu lagi Mei. So awak kena label lah yang ni. Nak label nama dia. Tulis bawah boleh. Tulis atas pun boleh. Kalau ni eloknya tulis bawah lah. Macam awak jumpa Rajah kan dia tulis Rajah 1. Macam tu. Kalau eloknya awak tulis kat bawah lah. Ujian. Okay. Bulan April lah. Macam tu lah. Okay. Lepas tu, awak akan buat satu lagi untuk bulan Mei. Ni yang cikgu pesan. Kalau yang tak mula buat lagi, nanti, okay, nanti cikgu share YouTube yang cikgu ngajar ni. Awak boleh tengok, awak buat balik. Kalau boleh, kalau tak kertas kotak, kertas graf lah paling cantik. Kalau tak ada, kertas kotak jugalah. Okay. Lepas tu awak buat pula untuk bulan Mei. Nanti awak nampak beza dia. Beza dia, data yang hujung ni, data paling kecil. Dekat hujung ni, paling last sekali lah. Kalau awak ada tanda kat sini, ni paling besar. So, dalam plot titik ni, lagi mudah nak nampak data paling besar, data paling kecil. Kalau yang batang dan daun tu, kena tengok betul-betul, takut salah faham nanti. Okay. Sama juga dengan soalan. Kalau nak kira lah dalam soalan ni dia ada tanya, beri komen anda berkenaan dengan pencapaian kumpulan murid. Okay. Selepas awak buat, kalau awak buat dua-dua nanti awak akan nampak beza. Pencapaian dia memang nampak ketara lah. Kena tunggu awak buat dulu. Buat awak nampak. Okay. Kalau yang bawah, cikgu laju Kalau yang bawah, awak kena guna plot titik skala yang sama juga. Yang ni saiz kasut. Okay. Yang ni saiz kasut. Cikgu padam. Ni ganggu. Okay. Yang ni saiz kasut. Saiz kasut 20 orang murid. Kelas mawar, kelas ratai. Okay. Kalau nama kelas mawar, kelas ratai tu macam kelas perempuan je kan. Okay. So dia kata bina dua plot titik. Macam soalan tadi. Guna skala yang sama. Maksudnya kalau yang ni awak guna skala dia saiz kasut kan. Saiz kasut bermula dengan yang ni paling kecil 6. Soalnya gerabak kaki cikgu tak muat ni. Besar. Okay. Yang ni paling kecil tak ada 6. Yang sebelah sini paling kecil 8,5. Hai kapal. Okay. Paling besar yang teratai ni 11. Paling kecil 80.5. Yang ni paling kecil 6. Paling besar 11 juga. Ada lagi 11 mawar. Ui, besarnya. 12.5. Ini kapal kapal air ni. So awak kena buat. Lepas awak buat plot macam ni, dia tanya bandingkan kedua-dua plot. Awak kena bandingkan. Kena buat dua-dua baru nampak. Dia tanya kelas manakah mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar. Okey. Tanpa kita buat yang ni, cikgu bulatkan ni. Bila cikgu bulat yang ni paling kecil, ni paling besar. Awak nampak beza dia.
untuk kelas mawar paling kecil 6. Okey. Paling besar 12.5. Kalau kelas teratai pula paling kecil 8.5. Paling besar 11. So dia tanya bandingkan kelas mana mempunyai beza kasut yang lebih besar. Confirm lah kelas ni. Daripada saya 12.5 sampai 6. Yang ni 11 sampai ni je. Okay, cuma bila dia buat macam ni tak nampak. Tapi, padam sekejap bila awak buat plot titik, okay, plot titik, kelas M, ni kelas M kelas M, ini 6, okay, awak boleh buat 6, 7, 8, 9 dan ni lah 12. So kelas M macam ni tanda dia. Ni 6, ni 12. Sedangkan kalau kelas yang teratai bermula dengan 8.5. So dekat sini. Sini dengan 11. Oh, jarak ni dekat je. Okay. Jarak ni jauh. Tu nak cakap kata bila melalui plot titik, awak mudah nak nampak perbezaan dia. Lepas tu, justifikasi ni juga awak akan cakap beza saiz kelas M adalah 6. 12 tolak 6. Tetapi beza untuk teratai ni 11 tolak 8.5. So dapat 2.5. Satu kelas lagi 6. Nampak beza dia. Yang itulah yang kalau justifikasi untuk matematik. Cikgu ulang. Justifikasi untuk matematik. Okey, cikgu tak cakap pasal subjek lain Untuk matematik. Yang pertama awak kena cakap apa yang awak bezakan. Saiz kasut. Okay. Saiz kasut. Yang kedua, beza dia berapa. Kalau untuk maths kena sebut nombornya. Jadi awak akan cakap beza untuk kelas mawar adalah 6. Manakala beza untuk kelas teratai adalah 2.5. Itu matematik. Okay. Tajuk kan? Okay. Habis dah yang tu. Yang bahagian 8.1 ni mudah sebab awak nak plot-plot benda tu je. 8.2 ni cikgu kena slow sikit sebab dia melibatkan rumus. Okay. Cikgu sangat-sangat percaya awak pegang buku teks sebab cikgu akan sebut muka surat berapa awak kena buka rumus tu. Yang pertama latihan ni memang muka surat 2, 2, 3. Yang kedua, dalam buku teks awak harap sama-sama buka dengan cikgu juga. Cikgu pun atas riba ada ni tau. Penuh ni. Okay. Yang pertama, awak buka muka surat 219. Okay, buku teks awak. Di bawah tajuk 8.2 sukatan serakan. Okay. Berserak, terabur macam tu. Okay, dekat situ dalam kotak warna nak pink tak pink, nak oren tak oren tu. Dia tulis julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. So dekat soalan ni dia tanya julat. Kita buat yang tu dulu. Semua tiga-tiga ni kita buat julat dulu. Dia tanya julat. So kita akan buat cari yang ni. Julat. Cari yang terbesar dulu. Terbesar adalah 9. Terkecil adalah 2. Betul ke? Okay. 2. Terkecil adalah 2. So julat dia sama dengan 9 tolak 2. Dapat 7. Kalau yang ni pula, yang kedua, terbesar dia 20. 20, ya ke? Yelah. 20 kan? Paling kecil 10. 10. Okey. Yang ni pula julat dia adalah 22 tolak 10. Dapat 12. Yang ni pula paling kecil adalah berapa 10. 10 pula. Mana cikgu baca ni? Paling kecil adalah 2.2. Yang ni 2.3, 2.2. Kalau tanya cikgu lah untuk matematik, bila nombor ni ada perpuluhan, mata kita pun macam, aduh susahnya macam tu. Perpuluhan ni macam ganggu sikit lah. Tapi itulah matematik. Okay, paling kecil 2.2. Paling besar 3 lah. Betul? 3.1. 3.1. Betul. So julat yang ini
Nanti cikgu padam kalau awak dah salin kat lain lagi bagus lah. 3.1 tolak 2.2. So dapat julat dia 0.9. Ni je julat. Okey. Bila soalan berkaitan dengan julat, awak ingat awak kena cari yang paling besar, data yang paling besar, tolak ataupun data ataupun nilai cerapan lah. Ni maksudnya kita kumpul data lah. Yang paling besar tolak paling kecil. Tu julat. Sekarang ni dia tanya yang ni yang agak sukar. Julat antara kuartil. Okey. Julat antara kuartil. Okey. Cikgu akan ajar langkah demi langkah. Dalam buku teks awak, kalau awak tengok langkah demi langkah tu ayat panjang. Ada anak murid saya bila ayat panjang je dia dah tak minat nak baca. Tapi sebenarnya kadang-kadang perlu sangat. Okey. Muka surat 220 atas sekali. Tapi cikgu pendekkan, cikgu tunjuk macam mana cara nak buat. Cikgu padam ni Cikgu padam ni sebab cikgu nak guna data ni. Okey, cikgu buat yang atas dulu. Data dia adalah 375. Langkah yang pertama bila kita nak buat yang ni. Julat antara kuartil. Okey. Cikgu tukar guna pen warna biru pula. Okey. Yang pertama, step pertama kena susun. Okey, kena susun menaik. Okey, bila susun menaik 3. Lepas tu 4. Betul ke ada 4 ke? Okey. Ada 2 dulu cikgu. 4 lagi. Cikgu, 2 dulu 4. cikgu. Apa? 2 lepas tu 3. Oh, tertinggal 3. Tertinggal 2. Pandai pun. 3, 4, 4 lagi. Bacakan cikgu tulis. 5. 2 dah, 4 dah, 3 dah, 5. 5 ada 2. Okey. 5, 5. 6. 6. 7. 7 ada berapa? 2. 2. Lepas tu 8, 9. 8, 9. Betul tak atas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. Okey. Lepas tu yang kedua, kita set median dulu. Kita set yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah bahagi 2 lah. Bila set tengah-tengah sampai sini. Ni 5. Yang ni pun 5. So tengah-tengah dia yang ni. Okey. Kita dah belajar median. Nak cari median. Ni samalah. So yang tengah-tengah ni. Yang ni adalah median. Okey. Nombor 5 ni median. Lepas tu kita kena cari kuartil pertama dengan kuartil kedua. Okey. Kuartil pertama dengan kuartil kedua. Daripada 5 data ni. Yang bahagian ni. Katalah cikgu letak ni bahagian pertama untuk kuartil ni. Ni bahagian kedua. Kita kena kuartil yang pertama. Okey. Ataupun kita selalunya tulis Q1. Kuartil ketiga Q3. Daripada yang ni. Belah sini kita ambil yang tengah juga. So yang ni. Okey. Yang ni adalah Q1. Okey. Ni tengah yang ni. Tengah-tengah yang ni Q3. Dapat tak? Boleh kan? So cikgu padan, cikgu contoh ni. Tu step dia. Katalah cikgu ajar ni laju sangat-sangat. So nanti tengok dekat buku teks muka surat 220 dia terangkan. Q yang mana? Q1 sebelum median. Q3 selepas median. So yang tadi julat. Julat kita tolak ini dengan ni. Okey. Tak pergi semua bulat pening pula. Tapi julat antara kuartil. Okey. Cikgu tulis Julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. Sebab tu kena cari. Q3 kita adalah 7 tolak dengan Q1 kita adalah 4. So jawapan dia 3. Okey. Cikgu ulang. Kita kena cari Q1 dan Q3. Langkah cikgu sebut kalau awak nak buat yang kedua, step yang pertama susun data ni menaik. Okey, data ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13, kalau 13, sebelah sini 6, sebelah sini 6. Data yang tengah-tengah ni. Yang ketujuh ni adalah median. Okey. Lepas tu,
Nanti awak kata cikgu yang kedua ni macam mana? Cikgu kata cikgu kata kalau 5 boleh ambil tengah-tengah. Sekarang ada 6. Kalau ada 6 macam mana? Okay. So cikgu tunjuk yang data 6. Cikgu padam ni. Boleh padam ni. Sebab nak tulis. Cikgu padam ni nak tunjuk kalau data tu dia sama. Kalau ingat balik, kalau median data dia sama, awak kena tambah yang tengah-tengah lah. So kita susun dulu. Okay, susun dulu. Data ni bermula dengan 10. So 10. Ada lagi 10 tak ada. 11. 13. Lepas tu 14. 15. Ada 2. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 19. Lepas tu 20 dan 22. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bila cikgu tulis, memang cikgu akan kira semula. Takut ada data yang tertinggal. Okey, tadi cikgu cakap tengah-tengah. 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tengah-tengah dia yang ni. Okey. Yang ni adalah median. Tengah-tengah. Okey. Yang belah sini, sebelah kiri ni kita nak cari untuk Q1. Okey. Sebelah kanan ni kita nak cari untuk Q2. Okey. Sebelah kanan ni kita nak cari untuk Q2 pula. Q3. Kuartil ketiga. So kita nampak tengah-tengah. Kena dapat yang tengah. Tengah yang ni. Q1 tengah-tengah. Okey. Q1 tengah-tengah ni. So tengah-tengah ni berapa? Maksudnya, ingat belajar masa tingkatan 2, 13 tambah 14 bahagi 2. Sekali lalu nampak tengah-tengah ni adalah 13.5. So kita dapat dah Q1 sama dengan 13.5. Kita nak cari Q3 pula. Sebab formula dia macam tu. Okay, julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So kita dapat yang tengah-tengah yang ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So tengah-tengah yang ni. 19, 19. Jadi yang tengah-tengah 19 lah. Okay. Tolak. Dapat nilai dia. Okay. Boleh untuk julat antara kuartil. Soal, kalau tanya cikgu. Soalan macam ni bahagian A ke bahagian B ke, kertas 1 ke, kertas 2 ke. Tak kisah. Sebab untuk anak-anak KSSM dia tak tentukan soalan macam mana dekat kertas 2. So awak kena faham dari mula. Sebab tu cikgu ambil langkah buat dari buku teks. So dari buku teks memang dia tak boleh ambil dari bahagian lain pun. Dalam buku teks ni kalau betul-betul nak mahir kena kulit ke kulit lah, tengok ada tak bahagian yang ditinggalkan. Okay, dalam buku teks juga dia ada zon informasi, zon interaktif, dia tunjuk semua. So yang number soalan B dengan C, habiskan C buat sendirilah. Perpuluhan tu yang buat sendiri Salah satu cara, cikgu padam ni sekejap salah satu cara selain daripada tulis macam ni. Okay. Salah satu cara cikgu padam nak tunjuk. Salah satu cara selain daripada tulis macam ni. Okay. Awak boleh letak garisan putus-putus. Okay. Yang ni memang dapat median. Ini median. Garisan putus-putus tengah-tengah ni. Okay. Garisan putus-putus tengah-tengah ni. Jadi nak beritahu dekat sini ada Q3, dekat sini ada Q1. Jadi awak tahulah tengah-tengah ni apa. Tengah-tengah ni apa. Tu salah satu cara Okey, habis soalan 1 baru. Okey, soalan nombor 2. Kita lajak ke depan pula. Okey, soalan nombor 2. Data dia berbentuk jadual nilai. Okey, sama je. Kalau jadual nilai, kalau tengok tengah pelajar, dia serabut kalau macam tadi, data dia sambung tu. Jadual nilai ni lagi suka. Sama je, dia ada pro and con. Okey. Yang pertama dia tanya julat. Kalau jadual nilai ni mudah lah. Julat dia.
Okey. Mudahlah nak cari julat dia. Sebab nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Nilai terbesar dia RM9. Nilai terkecil dia 4. So julat dia 9 tolak 4. Dapatlah 5. Okey. Yang ni pula 15 tolak 10. So julat untuk yang ni 15 tolak 10. Dapat 5. Sekarang ni kita nak buat yang ni pula. Kita nak buat macam mana yang ni. Okey. Kita nak buat yang macam mana untuk soalan nombor 2 kalau dia bagi jadual nilai. Okay. Kalau tengok dalam buku teks memang ada dia bagi contoh 6. Okay. Contoh 6 dia tunjuk. Tapi cikgu tunjuk cara yang lagi mudah kot. Okay. Cikgu harap cara cikgu lagi mudah lah. Okay. Cikgu akan buat jadual ni turun ke bawah. Kalau awak nak buat lentang pun boleh. Okay. Cikgu akan buat jadual ni turun ke bawah. Okay. Alamak terbesar pula. Sekejap. Okay. Cikgu buat jadual ni. Sebab nanti ada pengiraan kat sebelah ni nak tunjuk dengan awak. Kalau ingat. Okay. Yang ni adalah. Sebab data dia yang B. Cikgu buat yang B senang sikit nampak. Okay. Cikgu buat yang B. Yang ni tulis, alamak, gerak pula. Tulis skor. Okay, masih tulis skor. Yang ni pula tulis bilangan murid. Buruknya tulisan cikgu. Okay, kalau awak tulis comot macam ni lah, awak nampak sedihnya tulisan. Macam tu lah. Okay, yang ni adalah kekerapan longgokan. Tak muat nak tulis. Kekerapan longgokan. Okay. Yang ni sebab nanti kita akan banyak tulis yang macam ni. Lepas tu awak tulislah skor dia. Skor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ada 6 kotak. 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey. Comot ni gitu. Lepas tu bilangan murid masukkan 3, 10, 13, 4, 8, 6. Apa maksud kekerapan longgokan? Ni kekerapan Ni kekerapan. Ni F. Okey. Kekerapan tu F. So yang ni ada 3. Yang berikutnya awak kena tambah dengan yang ni. 3 tambah 10. So dapat 13. Yang berikutnya 13 ni tambah dengan yang ni. 13 tambah 13. So dapat 26. 26 tambah 4. 30. 30 tambah 8. 38. Okay. 38 tambah 6. 44. So kita tahulah data dia. Ada semua berapa bilangan murid yang terlibat? 44 orang. Okey. Kita nak cari sekarang soalan dia sama. Bila soalan dia julat antara kuartil, jadi kita nak cari beza Q3 tolak Q1. Okey. Kenapa kita kena cari ni? Sebab Q1 sama dengan sukuan. Suku je. Jadi 1/4 daripada 44. Okey. So awak tekan ni, awak kira ni akan dapat 11. Okey. Kat mana ada 11? Ni 3, ni 13. So kat mana? Dia mestilah dekat ruangan ni. Okey. Dekat ruangan ni lah. 11 ni akan ada kat sini. Okey. Cikgu tanda ni dulu ada kat sini. So maksudnya kuartil 1 ni melibatkan skor 11. Okey. Ni kuartil 1 ni melibatkan skor 11. Okey. Kuartil 3 pula. Q3 sama dengan 3/4 darab 44. So dapat 33. So tengok 33. Ni 30 je kan? So 33 ada kat sini. So maksudnya ni adalah nilai bagi kuartil 3. Bukan baca yang dalam kekerapan longgokan kita baca dalam skor. Jadi julat antara kuartil, okey,
Untuk soalan ni lah. Julat antara kuartil. Okey. Awal-awal tak mahir, eloklah tulis Q3 tolak Q1 sama dengan 33 pula. Cikgu pun salah dah. Okey. Nah, nilai ni 14. Kata salah. 14 tolak 11. Dapatlah 3. Dapat? Nanti kena cuba buat. Sebab kalau nak kira lah, kalau tengok betul-betul dalam buku teks awak dah tunjuk terperinci. Okey? Data dia, maklumat dia terperinci. Boleh ikut, awak ada YouTube, cikgu dah bagi YouTube. Satu-satulah buka sikit-sikit. Hari ni buka sikit, buat latihan sikit. Okey? So dapat bahagian ni. So sekarang ni nak pergi yang lagi susah. Varian dengan sisihan piawai. Okey, apa itu varian, apa itu sisihan piawai. Kalau awak tengok, nak guna awak apa belajar yang ni? Nanti bila dah bekerja, memang biasanya bekerja memang akan bermain dengan data. Okey, bila bermain dengan data, kita nak cakap data ni bagus ke tak bagus ke, apa yang kita cari tu sesuai ke tak ke. Macam cikgu nak guna data markah awak, nak tahu awak punya julat markah ni bagus tak? Contoh dia, paling tinggi 90. Kalau 4 arazi, paling tinggi 97. Paling rendah cikgu tak tahulah. Okay. So, katalah paling rendah dia 55. So, julat dia apa? Nanti kita buat pula. Julat antara kuartil dia apa? Nanti kita nak baca data tu macam mana? Okay. Dalam soalan nombor 3, ni dah mula akan ada rumus yang awak kena ingat. Yang ni cikgu ajar pelan-pelan. Kena salin nilai elok, tengok betul-betul. Okey? Salin nilai elok, tengok betul-betul. Sebab bahagian ni bahagian yang baru untuk awak, KSSM. Sebelum ni, bahagian ni tak ada dalam KBSM, tak ada untuk statistik. Dia cuma lukis lukis histogram, poligon dengan ogive je. Yang tu awak belajar dah. Okay? Tapi yang awak punya lebih kepada pro sikit lah buat yang ni kan. Kalau awak tanya cikgu nak rujuk kat mana. Dalam buku teks awak dia tunjuk nak guna kalkulator lagi. Kalkulator kemudian. Okay? So dalam buku teks awak muka surat 221 dia bagi ada banyak rumus. Okay? Cikgu ajar step by step. Bila nak cari varian. Okay? Cikgu ulang. Bila nak cari varian. Okay. Varian ni berkait dengan sisihan piawai. Bila nak cari varian yang pertama, kalau boleh, kita buat satu-satu dulu. Kita cari min dulu. Okay. Dah belajar min. Masa sekolah, masa tingkatan 2 dah belajar min. Min tu ataupun purata. Sekolah rendah pun awak belajar min. Okay. Kalau nak tengok dalam buku teks, muka surat 221, contoh 7. Kita cari min dulu. Min ataupun simbol dia yang ini. Okey, sama dengan jumlah semua ni. Tak perlu susun jumlah semua ni. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bahagi dengan 8. Pisiklah kalkulator. Okey. So dapatlah nilai dia adalah 72 bagi dengan 8 dapat 9. Okey. Kira terus lah dapat 9. Dah dapat min. Okey. Dah dapat min. Nak cari varian. Kenapa nak guna min ni? Sebab rumus dia, rumus varian kadang-kadang awak tak pandai nak tulis pun ni. Macam ni. Okey. Rumus varian ada kuasa 2. Kalau ni simbol dia kalau sisihan piawai tak ada kuasa 2. Ini sisihan piawai. Okay. Ini varian. So kalau rumus varian. Tak pula. Boleh guna banyak Dia bagi macam-macam. Nak guna yang mana satu pun boleh. Dekat muka surat 221 ada 2. Ada 2. Nak guna yang mana satu pun boleh. So cikgu akan gunakan yang ni. Cikgu gunakan yang ni Jumlah. Ni sigma ni jumlah Jumlah X kuasa 2. Kita guna yang ni
bahagi dengan jumlah data N ni tolak dengan min kuasa 2. Okey? Ni min kuasa 2. Tadi kita cari min je. Sekarang dia nak guna min kuasa 2. Okey? Kita cari min sahaja. Tapi kita nak guna min kuasa 2. Ni kena tengok betul-betul Cikgu tunjuk pelan-pelan je ni. Tapi kena tengok betul-betul lah. Okay, cikgu ulang balik. Ni lambang kalau masa tingkatan 2 kita tulis yang ni. So tingkatan 4 awak dah ditambah dengan lambang min. Okay. Kalau nanti dekat you belajar maths, tulis min guna ni X sama dengan jumlah semua data bahagi dengan bilangan data. Dapat dah yang ni. Okay. So sekarang ni kalau nak ni cikgu padam sebab cikgu nak ajar awak kira yang ni saja. So cikgu padam, cikgu nak tunjuk bila awak tulis, cikgu tulis formula kat atas, kita nak guna formula tu. Kalau awak tanya cikgu latihan ni TP berapa cikgu? Baru TP 3. Kenapa TP 3? Soalan nombor 1, nombor 2 tadi TP 2 sebab dia nak tengok macam mana awak kira julat dengan julat antara kuartil. Tapi soalan nombor 3 ni, okey, awak akan, ni soalan nombor 3, TP 3 TP 3 kenapa? TP 3 bermaksud awak dah mula guna rumus. Cikgu tulis okey. Variance sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2. So kita tulis kat sini. Variance sama dengan jumlah X kuasa 2. Ni X tau. Ni X. Ni semua ni X. Okay. 5 kuasa 2, 7 kuasa 2. So kita tulis je lah. Kita salin balik. Okay. Tulis elok-elok. 5 kuasa 2. Sebab ni jumlah. Tambah. 7 kuasa 2. Tambah. 6 kuasa 2. Tambah. 9 kuasa 2. Tambah. 12 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Okey. Lepas tu dia kata bahagi dengan N. Okey, bahagi dengan N. N, bagi dengan N. N-nya adalah, tadi kita dapat berapa? 8 kan? Okay. Yang ni tolak dengan yang ni. Tadi min kita dapat berapa? 9 kan? Kita kira tadi, yang mula-mula cikgu kira tadi min. Daripada soalan yang tadi cikgu kira min. Ataupun yang ni sama dengan 9. So cikgu tulis terus 9 kuasa 2. Tak ada perlu bahagi-bahagi. Okey. Atau kalau tak awak kena tulis macam tadi lah. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah bagi dapat dalam kurungan kuasa 2. Okey. Kalau awak dah kira kat tepi boleh je tulis macam ni. So kira. Okey. Kira lepas awak kira gedebuk yang ni akan dapat. Kalau nak cantik, kalau saya suka buat kurungan. Kalau nak bagi lagi serabut, ni geng dia. Okay. So, dapatlah jawapan dia nanti 88 tolak dengan yang ni 9 kuasa 2, 81. Dapatlah nilai dia adalah 7. Baru dapat nilai varian. Okay. Baru dapat varian. Sekarang ni dia tanya sisihan piawai. Okay. Sisihan piawai tak ada kuasa 2 tu. Jadi senang je lah. Punca kuasa 2, 7. Dapatlah biji kalkulator 2.65. Okay. So sekarang ni cikgu dah tunjuk soalan A. Kita buat sama-sama soalan B. Okay. Cikgu ulang. Kita buat sama-sama soalan B. Bukan cikgu buat seorang-seorang. Kita buat sama-sama soalan B. Rumus ada kat atas ni. So cikgu guna pen biru. Okay. Pen biru. Kita nak buat soalan B. Kita akan tulis Q pula. Sisihan piawai sama dengan 32 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tambah 39
39 kuasa 2 tambah 44 kuasa 2 tambah 48 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan data dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi dengan 7. Okey. Tolak dengan min kuasa 2. Okey. Patutnya dah familiar sikit lah. Min adalah tambah ni. 32 tambah 40 tambah 35 tambah 39 tambah semua ni bahagi dengan 7. So dapatlah nilai dia. Pijik kalkulator. Kalau awak nak tulis, awak kena tulis macam ni tau. Kalau nak tulis nak tulis kena tulis macam ni. 32 tambah 40 tambah 35 tak muat belakang. Tambah 39 sampailah 42 tutup kurungan kuasa 2 per dengan 7. Kalau nak tulis lah. Macam ni. So nanti dapat jawapan dia adalah ribu-ribu Ribu-ribu ni. 16. Sekejap cikgu kira 16 162 486. Cikgu pun salin dari kalkulator. Tolak yang ni 1600. Betul ke ni? 1624.86. Okey. 1624.86. Betul? Okey. So jawapan dia adalah 24.86. Okey. Baru dapat varian, belum dapat sisihan piawai. Okey. So sisihan piawai sama dengan sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 24.86. Dapatlah nilai dia sama dengan 4.99. Kebanyakan jawapan kita letak dua angka perpuluhan So okey tak bahagian ni? Kan ni dah mula mengira. Katalah hari ni awak faham, buat sikit-sikit. Dalam kutek latihan ni pun tak banyak, buat sikit-sikit. Okey? Sebab nak bagi awak familiar dengan penggunaan rumus. Awak dah biasa dengan penggunaan rumus ni. Kalau tanya cikgu, rumus diberi tak semasa exam? Ada. Dalam SPM, rumus varian, rumus sisihan piawai ni diberi. Okey? Rumus min pun ada. Macam mana awak ada rumus masa PTT ada? So, dah dapat dah yang ni. Sekarang kita nak buat soalan yang sama tetapi soalan dia berbentuk jadual. Macam tadilah mula-mula kita buat ni bentuk macam ni. Sekarang kita nak buat yang soalan berbentuk jadual. Okey? Berbentuk jadual. Nak buat yang sama berbentuk jadual. Cikgu tunjuk. Kita guna kaedah yang kedua. Dalam buku teks awak, kaedah kedua ni dia tulis kaedah alternatif kedua. Dia ada alternatif 1, dia ada alternatif 2. So kita nak buat yang ni guna kaedah alternatif 2. Okay, kita buat kolom ni. Kita buat kolom ni. Dia ada yang pertama. Okay. Cikgu gantikan nilai ni bilangan gol. Ni cikgu gantikan bilangan gol ni dengan X. Alamak. Dengan X. Okey. Bilangan gol ni dengan X. Bilangan pemain ni ataupun kekerapan dengan F. Sebab nak terpendek sikit lah. Ni X. So ini F. Okey. Yang berikutnya. Senang sikit awak nak faham. Ini FX. Maksudnya F darab X. Yang ni pula. Sekejap. Cikgu besarkan sikit kotak ni. Sebab nak bagi awak nampak cikgu kira. Kalau kecil sangat tak nampak cikgu kira. Okey. Kita besarkan sikit. Okey. So, besar sikit. Ini X. Salin balik je kejap lagi. Ini F, kekerapan. Ataupun F ni. Ni Ini F. Ni X. Cikgu tak tulis panjang
So yang ni adalah seingatnya F darab X, bilangan pemain darab dengan bilangan gol. Okay. Yang ni pula X kuasa 2, bilangan pemain, bilangan gol kuasa 2. Yang ni pula F X kuasa 2. Okay, kita nak buat satu persatu, salin. Okay, cikgu buat garis ni sebab tak pergi cikgu tulis melelong. So, 0, 1, 2, 3 dan 4. Yang ni pula 3, 5, 6, 5, 1. Cikgu ajar laju cikgu tahu cikgu ajar laju. Darab lah ni. 0 darab 3, 3. Okay, tulis kat tepi ni nak bagi nampak. 0 darab 3. 1 darab 5, 5. 2 darab 6, 12. Okay. 3 darab 5, 15. 4 darab 1, 4. Okay. Lepas tu, ni jumlah untuk yang ni. Jumlah untuk yang ni, jumlahkan. Okay. Kalau jumlah untuk yang ni, yang pertama jumlah untuk yang ni ataupun jumlah semua pemain ni berapa. So kalau jumlah untuk yang ni, X. Ni jumlah lambang untuk bila awak belajar ni jumlah. Jumlah untuk pemain. Jumlah semua ni dia disebut 20 pemain. Awak kira betul ke 20? 8, 14, okey 20 betul. Okey. Lepas tu yang ni pula. Jumlah FX ni. Okey. Jumlah FX. Okey, picit kalkulator semua. 27, 30, 36. Cikgu salah kira ke? 44, 35, 16. Allah Akbar. Tak ada orang pun komplain. 0 darab 3 jadi 3. Ke semua nak buat saya dah tidur habis dah. Okey. 0 darab 3, 0. So 27 campur 9, 36. Ada lagi ke? Wujud lagi ke? Sekejap Okey. Lepas tu yang ni pula. X kuasa 2. Ni 0 kuasa 2. 0. 1 ni semua ni kuasa 2. 1 kuasa 2. 1. 2 kuasa 2. 4. Okey. 3 kuasa 2. 9. 4 kuasa 2. 16. Okay. Lepas tu awak nak darab. Yang ni darab dengan yang ni. Letak dalam ni. Okey. So 3 darab 0. 0. 5 darab 1. 5. 6 darab 4. 24. 5 darab 9. 45. Dan last sekali 1 darab 16. 16. Okey. So jumlah dia. Jumlah FX kuasa 2. Masa ni lah nak install macam-macam pun. So jumlah 45, 89, 89, 1, 0, 0, 1, 2, okay, 90. Okay, jumlah dia semua 90. Bila, ni bentuk kolom macam ni, kotak macam ni. Bila kotak macam ni, soalan dia tanya sama je. Tentukan varian dengan sisihan piawai. Formula dia, tadi awak ingatkan formula dia. Okay, varian sama dengan jumlah, okay, Fx kuasa 2. Kan, kita kuasa 2 kan yang ni. Bahagi dengan jumlah data yang ada tu. Okay, tolak dengan min dia adalah jumlah Fx. Cikgu salah salin ke? Betul. Fx bahagi dengan jumlah data. Yang ni, bracket macam ni baru kuasa 2. Okay, sebab tu kita kira. Sebab tu kenapa perlu nilai ni. Cikgu ulang nak kait dengan yang tadi. Jumlah yang X kuasa 2 bahagi dengan jumlah data. Ni jumlah data 20. Yang ni pula nak kira min. Okay, jumlah semua data ni memang awak kena darab macam ni. Awak kena darab ni dapat yang ni 36 kuasa 2 bagi dengan yang ni. So bila dah berjaya buat macam ni, senang lah. Tulis. Varian sama dengan kita ikut formula ni. Kita dah dapat nilai ni pun. Ni ni. Okay. Ini adalah yang ni. 90 bahagi dengan ni jumlah data kita. Ni jumlah kekerapannya, jumlah bilangan gol berapa?
20 tolak ni jumlah min kenapa? Kat luar. Jumlah min ni 36 bahagi dengan jumlah data kita 20, tetapi jangan lupa yang ni mesti dalam bracket kuasa 2. Kalau tak letak bracket 36 je kuasa 2. Bila nak pergi kalkulator pun sama. Okey? Lepas tu awak dah kira dapatlah ni dapat 4.5. Okey? Kalau tak tekan kalkulator pun boleh ni kan. Ni bagi 2 45. Ni bagi 4 dapat 5. Bagi 4 dapat 9. 9 bagi 5. 1 poin lebih kuasa 2. Ni elok tekan kalkulator lah. Kuasa 2. Sekejap cikgu tekan kalkulator So dapat 3.24. Jadi dapatlah nilai variannya adalah 1.26. Lepas tu cari sisihan PRY. Sama dengan punca kuasa 2 varian. Dapatlah nilai dia. 1.12. Okey. Lagi baik sisihan PRY tu, lagi baik pula. Lagi kecil sisihan PRY ni, okay, data tu lagi tak bersepah lah, tak bersepah. Okay. Dapat dah? Okay, ni cikgu tunjuk sekali lalu macam ni tau. Kalau awak tak buat, jangan harap masa periksa awak nak faham. Okay, kena buat. Jadi, ada 2 pilihan nak buat. Sebab dalam buku teks pun dia tunjuk ada alternatif 1, alternatif 2. Ada 2 cara awak boleh buat. Kalau jadual, kalau tanya cikgu lah. Kalau soalan berbentuk jadual macam ni, cikgu galakkan awak buat macam ni. Buat jadual. Jadi awak dah ambil nilai yang bawah ni je. Nilai ni, nilai ni, nilai ni. 3 nilai je awak guna. Yang ini, bahagi ni, tolak. Yang ni bahagi ni, kuasa 2. Lagi mudah. Dan mudah nak cari kat mana silap. Berbanding dengan kalau awak buat yang ni panjang kan. Alternatif 1 tu okey juga. Tapi takut kita lah salah fikir. Okey, 8.2 ni soalan 2A. Okey. So ada lagi 13 minit. Kalau dalam soalan muka surat 225, okey, muka surat 225 ni lebih kepada contoh 10 dengan contoh 11. Okey. Dia nak terangkan pada awak apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Sukatan serakan ni bawah dia banyak lah. Min tadi, CCMPRY, kan, julat semua tu lah. Apa kelebihan dengan kekurangan dia? Julat nak guna masa bila? Okay, julat antara kuartil nak guna masa bila? Min nak guna masa bila? Sisihan PRY nak guna masa bila? Varian nak guna masa bila? Macam tu lah nak tunjukkan. Okay. Dan cikgu minta nanti tolonglah praktikan guna kalkulator dekat muka surat 225 tu, ikut contoh dia awak tekan. Nak bagi familiar awak tekan sebab dia ajar macam mana awak nak kira, nak cek. Sebab yang ni dia cek soalan number, soalan contoh 11. Dia ajar macam mana cara nak guna kalkulator. Cepat sikit. Okay. Sebab dalam periksa, kalau soalan ni bahagian kertas 1, memang kena pantas lah. Awak 40 soalan ditambah lagi 15 minit berbanding KBSM, menunjukkan soalan awak mesti tip-topnya. Sebab tu dia tambah masa. Bilangan soalan tak tambah. Tapi bilangan masa bertambah. Okey. Soalan muka surat 225. Okey. Praktis sendiri. Kalau ikut cikgu nak buat sampai habis. Tapi banyak lah kan. So, sampai sini je lah. Cikgu tunjuk sikit je. 8.2B. Okey. 8.2B ni. Dia tanya nak tentukan sukatan serakan mana yang baik dan sesuai awak nak guna. Okey. Yang baik dan sesuai awak nak guna. Soalannya, okey, hitung julat. Yang pertama, kena kira julat.
Tadi kita dah belajar. Julat, cari yang besar, tolak yang kecil. Okey, dah dapat dah. Julat. Okey, yang paling besar, cikgu tulis kat ni Julat. Yang paling besar, yang paling kecil. Oh, dia dah susun. Alhamdulillah. 29 tolak 2. Ni mudah lah. So, dapat 27. Julat antara kuartil sebab dia dah susun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Cari median. 11 jadi median ni yang ke-6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni median. Okey. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni Q1. Ni Q3. Okey. Laju je sebab tadi kita dah buat kan. So median yang tengah-tengah. Antara yang sebelum median ni yang tengah-tengah dia Q1. Selepas median ni antara tengah-tengah, yang tengah-tengah dia Q3. So dah dapat dah. Julat antara kuartil. Cikgu tulis pendek Julat antara kuartil sama dengan Q3 27 tolak dengan Q1 16. So dapat 11. Okey. Yang ketiga. Sebab dia tanya hitung julat. Tentukan serakan yang sesuai. Dia tanya antara dua ni je. Antara dua ni je. Okey. Dia tanya, bila dia suruh cari julat dengan julat antara kuartil, dia tanya dua ni je. Yang mana lebih sesuai? Okey. Yang mana lebih sesuai untuk ukur data? Jawapan dia yang paling kecil. Beza yang paling kecil yang ni. Kenapa? Sebab dia kata sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk berikan justifikasi. Okey. Kenapa nilai dia lebih kecil? Okey. Nilai dia lebih kecil 11 dan ada satu lagi. Kalau awak tengok data ni, okey. Cikgu besarkan beza data paling besar dengan data sebelum dia 2 sahaja. Sedangkan beza data yang paling kecil ni 2. Data yang kedua terkecil 16. 16 tolak 2 ada 14. Jadi dalam ni pula, okey, ada satu lagi Kenapa julat antara kuartil ni kita pilih lagi sesuai? Sebab data ni ada data terpencil. Okey? Ataupun data terpencil. Data masa form tu kita belajar data ekstrim, nilai ekstrim. Okey? Data ni terkeluar. Kalau dalam tingkatan 4 pencelan, dia guna data pencelan. Maksudnya data ni dia jauh sangatlah dengan data yang berikutnya. So yang ni lebih sesuai. Tapi kena, kalau cikgu ulang, justifikasi untuk matematik, kena ada nombor yang awak buktikan kenapa awak pilih yang ini. So yang ni besar, yang ni kecil. So yang ni lebih sesuai. Serakan dia nampak lagi inilah. Taklah bersepah sangat tu, macam tu maksudnya. Okay. So soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 berbentuk jadual. Okay. Soalan nombor 2 berbentuk jadual. Yang soalan ni boleh tengok contoh 10. Okay. Jawapan pun lebih kurang. Muka surat 224 sebelah. Yang ni boleh tengok contoh 11. Okay. Lebih kurang je. Dia bagi ujian juga. Jadi kalau katalah cikgu ajar ni, cikgu tahu laju. So tolong tengok dekat contoh. Tutup jawapan contoh tu, buat tengok dapat tak. Lepas tu try guna kalkulator. Nak bagi awak mahir. Nanti kalkulator canggih baru beli lagi nak exam. Tentu tak kerti guna. Malang kan. So dia tanya sekarang ni. Tentukan sukatan serakan yang sesuai untuk buat pemilihan. Okay. Untuk buat pemilihan. Bila data macam ni. Kalau awak nak buat julat. Kena tengoklah yang julat tak nampak sangat. Sebab awak akan beza markah je. Okay. Beza ni je. Sedangkan dalam ujian 1 ada 50 orang. Ni kalau awak faham data dalam ujian 1. Okay. Dia kata 5 ujian. Ada 5 ujian. Ada 5 ujian. Okay. Murid A ni markah antara murid A dengan murid B.
Okay, ada 5 ujian yang Cikgu Rakesh ni buat. Murid A ni dapat 32 sampai 90. So, beza markah dia. Dia naik tapi naik bezalah. Dari dia fail, lepas tu dia naik terus jadi A+. Okay, hebatlah. Ujian 1 dah jadi B. Okay, ujian 3 dah jadi A-. Lepas tu dah A. Hebatlah budak ni. Ikutlah budak A ni Okay, yang ni dia daripada C. 50 C C. C. So dia naik jadi A saja. Kalau kita faham macam tu lah. Dia tanya, sukatan serakan yang manakah sesuai untuk Cik Rakesh ni nak pilih. Kalau memanglah, kalau cara kampung nampak, wah, yang ni kan, teranya budak A. Dia nampak macam tu lah. Tapi, dia nak tengok siapa yang kenaikan markah dia, pencapaian dia bagus. Bila nak tengok yang tu, yang kena buat adalah sisihan piawai. Okay. Kita cari min dulu. Lepas tu, kita buat sisihan piawai. Okay. Nak buat sisihan piawai kan, kita kira varian kan. Kira min. Kalau kira min, awak tambah semua ni. Min min. Ni min. Okay, tambah 32, tambah. Okay. Bahagi dengan 5. So, min untuk yang A ni dapat 32 tambah 61 tambah bagi 5. Dapat 68. Okay. Yang ni pula. Tambah. 5 tambah. Okay. Dapat. Min untuk yang tu dapat 68 juga. Okay. Dapat 68 juga. Jadi tak nampak beza dari segi min. So kita buat sisihan piawai. Okay. Sisihan piawai. Kita guna rumus yang ni Guna rumus yang ni. Cikgu nak tulis pun tergege. Sisihan piawai sama dengan rumus ni. Jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N ni tertinggal. Okay. Tolak dengan min kuasa 2. Okay. So kita nak kira. Ni jumlah X kuasa 2. X tu data tu lah. Okay. Kita kat sikit So sama dengan, cikgu tulis kat bawah. Sama dengan 32 kuasa 2 tambah 61 kuasa 2. Cikgu baru kira untuk A murid A. Okay. Tambah dengan 75 kuasa 2. Tambah dengan 82 kuasa 2. Tambah dengan 90 kuasa 2. Bahagi dengan data dia ada 5. Okay. Kita akan tolak dengan min. Kita dah kira ni min 68 kuasa 2. Jangan tertinggal dia punya punca ni. Lepas tu, pisik kalkulator. Cuba pisik dapat apa? Okay. Lepas tu awak buat pula untuk murid B. Okay, ni murid A. Murid B pula buat yang sama. Okay. Punca kuasa 2, cikgu tulis 50 kuasa 2 tambah 67 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2 tolak dengan 68 juga. Min dia sama. Yang ni kena per dengan jumlah data dia 5. Okay. Adakah yang pisik kalkulator? So, sekejap cikgu pisik sekejap So, yang pertama dapat 20.37. Yang kedua dapat 9.98. Pandai buat, ada orang tolong kira. Okey. Macam mana kita nak beza dia? Okey. Macam mana kita nak beza dia? Jadi dia tanya kalau dia nak buat pemilihan, maksud dia pelajar B ni lebih bagus sebab dia punya kenaikan dia adalah konsisten. Okey. Kalau tadi kita kira cara kampung, cikgu cakap kan, wah dari 32 naik jadi A+. Tapi tak konsisten. Rupanya
murid B ni kenaikan ni lagi konsisten. So kalau ujian berikutnya akan naik lagi, nampak. Okay. So kalau kita baca daripada data kita dapat ni, yang ni mean sama. Cikgu ulang mean sama. Okay. Tetapi sisihan piawai untuk A 20. Okay. Sisihan piawai. Beza markah dia tu boleh cecah sampai 20 lah. Awak tengok kalau beza. Yang ni tolak ni berapa, yang ni tolak ni berapa, macam tu. Tapi beza markah dia ni yang ni. So kalau ikut yang ni, murid B ni, kalau saya jadi cikgu pun saya akan pilih murid B. Sebab sisihan markah murid B lebih rendah daripada murid A. Ini menunjukkan bahawa pencapaian murid B ni lebih konsisten. Dia punya kenaikan tu ketara Kalau tengoklah, ini daripada C. Dia naik jadi ni apa? B+. A minus. Okay. Masih A minus. Lepas tu A. Kalau kita nilai macam ni, memanglah kita pilih A. Kan? Tapi tengok kena punya kenaikan dia tu. Yang bahagian ni kena buat betul-betul. Kena tengok balik. So dekat bawah, tepat-tepat rasanya pukul 12.30 kan? So dekat bawah ada satu lagi soalan nombor 3. Tolong buat. Kalau yang tak faham, tunjuk dulu. Yang buat tu, snap hantar kat cikgu. Anak murid kelas mana pun tak apa. Okay, hantar kat cikgu. Cikgu nanti tanda kat kertas awak. Cikgu PM balik kat awak. Okay, so cikgu minta maaf, cikgu ajar laju. Okay, harap-harap yang masuk tu, kelas mana pun tak apa. PM je kehadiran awak. Cikgu minta maaf kalau free lagi, kalau kita PKPB bersambung. InsyaAllah setiap Isnin kalau boleh waktu macam ni cikgu buat. Okay, cikgu sambung. Kalau dah habis topik, kita ulang kaji. Dan cikgu akan mula ulang kaji untuk soalan yang TP4, TP5, TP6. Cikgu nak tunjuk macam mana cara kalau awak nak buat, okay, kalau awak nak buat soalan yang soalan yang berbentuk kebat, cara jawab step by step. Tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.